Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa kita mulakan dengan membaca Ummul Quran. Kita hadiahkan pahala membaca ini kepada ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah, kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. Seperti biasa kita bersiaran jam 9.10 malam pada malam ini. Alhamdulillah, kita bermohon pada Allah mudah-mudahan cuaca kita elok, line kita clear dan kita dapat mengadakan FB Live ini dengan begitu baik insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita memang nak jadi baik, ya, dan kita insya-Allah akan berusaha untuk menjadi baik. Tetapi bila sebut nak jadi baik ini akan ada sentiasa yang menghalang dia. Ya, ada 4 perkara yang menghalang kita untuk menjadi orang yang baik ini. Pertama yang menghalang kita ialah dunia. Dunia ni yang menghalang kita untuk menjadi, kadang-kadang dunia yang penuh dengan maksiat, dunia yang penuh dengan perkara-perkara haram yang melekakan kita, yang melalaikan kita, yang menarik kita ke arah perkara-perkara yang tak sepatut dan tak sebolehnya kita buat. Dunia dulu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan Allah Ta'ala sebut bahawa dunia ini adalah tempat permainan, tempat tipu daya belaka. Tetapi ada orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tumpuan dia, menjadikan mengikut hawa nafsu dia, dia ikut saja dunia dia, dia tidak mau berusaha, dia tak mau berubah untuk menjadi orang yang baik. Halang kita untuk menjadi baik ialah iblis. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, tipu daya syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata. Yang ketiga yang membawa kita kerosakan, ke arah kerosakan ialah manusia. Daripada kalangan manusia salah pilih kawan, silap pilih kawan, menjadikan kita kadang-kadang daripada nak jadi baik akhirnya kita jadi jahat. Dah berubah hijrah balik kepada jahat. Dan yang keempat yang menghalang kita ialah nafsu. Inna nafs la'amaratun bisu. Nafsu kita, hawa nafsu yang diikut, ya, hawa nafsu yang dituruti. Maka 4 perkara inilah yang mengganggu proses untuk kita berubah menjadi baik, ataupun orang yang dah baik boleh menjadi berubah. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya memetik daripada ayat yang ke-79 daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa nasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Kebaikan apapun yang kamu perolehi maka adalah ianya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan apapun yang menimpa kamu itu adalah daripada kesalahan kamu sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perkara yang baik, nikmat, rezeki dan sebagainya datang daripada Allah. Begitu juga di dalam ayat yang ke-78, kalau benda tak elok tu pun datangnya daripada Allah, tetapi puncanya daripada siapa? Allah Taala sebut di dalam ayat ini, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang perkara buruk yang berlaku kepada kamu ialah dengan sebab diri kamu sendiri.
Maka dengan sebab kamu buat perkara yang buruk, Allah bagilah buruk tu pada kamu. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di bumi, berlakunya kerosakan di darat, ya, di lautan ini kerana apa? Kerana daripada tangan-tangan kita sendiri, perbuatan tangan-tangan manusia. Sebab itu kita memilih tajuk pada malam ini, tajuk duk diam-diam tak boleh ke? Duk diam-diam tak boleh ke? Ini tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri kita. Apa yang berlaku kepada kita ni, siapa punca dia? Apa punca dia? Kadang-kadang kita sendiri yang cari penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit. Ini yang selalu kita dengar orang tua-tua cakap. Itulah kamu tak ada penyakit, cari penyakit. Kan dah dapat. Dah dapat. Ya, kadang-kadang kita jumpa orang lebam mata ni. Lebam mata ni, biru hitam, blue black nama dia. Kita tanya dia, Mat, apa mata kau lebam, Mat? Aku kena belasah, kena tumbuk. Apa pasal? Allah, mamak tu tumbuk aku kemarin. Kenapa? Aku bukan buat apa pun. Aku teks isteri dia je. Kacau-kacau bini gitu. Biasa dengan kacau lah sikit. Ngorak-ngorak masuk jarum. Sekali dia bagi tahu dekat laki dia, dibelasahnya aku. Cuba tuan-tuan dengar dialog tu. Aku tak buat apa pun, aku teks saja masuk jarum, tekel-tekel gitu kan. Tak sangka pula dia report kat laki dia, mendapatlah aku lebam. Soalan dia, kamu tak boleh duduk dia. Berapa banyak lagi perempuan yang available, yang kamu pergi kacau isteri orang tu buat apa? Berapa banyak anak dara ada, janda ada, pergi minang dia elok kahwin. Ni tidak, tak ada penyakit, pergi cari penyakit, pergi ngorak laki, isteri orang. Kalau abang-abang rasa nak cari kawan lah, di sekolah saya tu banyak stok. Makcik-makcik pondok tu ada 68 ada, 59 ada, 71 ada, 75 ada. Tu Kak Rusnah tu available lagi tu. Baru 63. Pergi minang dia. Daripada duk ngorak isteri orang, duk kacau isteri orang, kadang-kadang kita yang menjadikan diri kita ini berada di dalam masalah. Dan apabila kita ada masalah, kita mula mengajak orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, dan orang lain pun jadi pening dengan kita. Sebab itu perkataan duk diam-diam tak boleh adalah sangat sesuai dengan diri kita. Apa maksud saya? Maksud saya ialah apa benda yang kita nak buat, kita fikir dulu. Benda ni patut dibuat atau benda ni tak patut dibuat. Benda ni sesuai ataupun tak sesuai dibuat. Benda ni boleh buat atau benda ni boleh buat. Kalau benda itu boleh dibuat, mendatangkan kebaikan kepada kita, silakan. Tetapi kalau benda itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, mudarat pada kita, jangan. You tengok orang naik motor laju, tak ada kerja. Naik motor laju, nasib baik sekarang ni perintah kawalan pergerakan PKP ni tak adalah race motor lah. Tidak, mau langgar lembu, langgar orang, langgar kambing, langgar tembok, langgar tiang, langgar pokok. Akhirnya siapa yang beranak? Tiang tak salah apa, langgar dek tiang, patah tiang. Pokok tak ada masalah apa, langgarnya pokok. Orang balik masjid semayang subuh langgarnya. Orang balik semayang isyak langgarnya. Makcik leha balik pada market langgarnya. Dah lah race motor, tutup lampu pula, bertembung kedua-duanya, pecah kepala. Subhanallah, astagfirullahalazim. Sebab itu saya kata, tak ada penyakit cari penyakit. Duduk diam-diam tak boleh. Tak boleh ke malam-malam duduk di rumah macam sekarang ni buat tuan ni. Motor bila ada perlu-perluan pakai. Bila ada keperluan mendesak, mustahak bawa. Tak ada. Inilah yang dikatakan duduk diam-diam. Tapi setengah orang dia tak boleh duduk diam. Dia nampak motor tu, apa aku nak adjust? Aku nak adjust apa motor ni? Tayar motor aku tukar tayar basikal. Budak kecil tayar dia. Ada pula tayar motor ni, aku tukar tayar kereta, biar besar sikit kata dia. Oh, tengok pada exhaust, bunyinya pom.
Tak kuat pula bunyinya. Ini kalau nak exhaust buluh pun boleh. Mau. Kita yang sendiri yang buat. Akhirnya polis tahan. Awak telah mengubah klasifikasi motor awak mengikut cara yang tak dibenarkan. Saman. Lalah kita marah kepada polis. Tak guna punya. Salah siapa itu? Sebab itu kena fikir. Apa yang kita buat ini, adakah benda itu boleh mendatangkan kebaikan? Kalau mendatangkan kebaikan, buat. Kalau tak ada kebaikan, duk diam-diam. Kadang-kadang kita sendiri yang mencari penyakit. Mencari penyakit. Akhirnya sekarang polis cari kita. Masuk dalam Facebook pula, gambar balik kampung, tunjuk surat. Kemudian dia ngajar pula orang ramai macam mana nak melepasi polis. Sekatan polis, kawalan keselamatan polis apa semua ni boleh tunjuk pula. Tunjuk surat, kami balik kampung, anak semua ada relax, kata dia. Sekarang sebab itu gunakan akal. Ada yang perbuatan yang kita buat ini yang mengundang masalah balik pada kita. Duk diam-diam tak boleh. Cubalah tuan-tuan, sebelum kita nak masukkan di dalam Facebook kita, apa yang kita nak komen pada orang, tolong teliti dulu, elok-elok dulu. Kalau tak perlu, tak payah. Duk diam-diam tak boleh. Tak. Nak buat juga. Mungkin sebab kita nak cari followers, mungkin kita nak cari orang supaya ikuti kita apa yang kita nak cakap. Kita suka orang komen kita suka berbalas-balas komen, kita suka jadi yang pertama dalam benda-benda yang macam itu. Akhirnya susah balik kepada kita. Bukan setakat kita menjadi susah, anak kita, isteri kita, suami kita, mak bapak kita jadi susah. Ya, kita tengok komen-komen yang masuk bertalu-talu sekarang ini. Sekarang ada 2,000 lebih yang sedang menyaksikan kita ni. Terima kasih pada semua. Ita Syah Marhanim, Watibali, Liza Abdullah, Syahrul Iman, Nasib Mak Junin, kemudian Alan Kazuma, UMC, Pak Su, Maksu, Ezza Sulaiman, Rozimah Ma'arif. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Begitu juga Zuriyati di Kedah ni, daripada Kedah. Terima kasih telefon bersama. Fadli Maksha juga, Rozia daripada Suhaimi, Nuhayati Darus, Faridah Hassan, Nur Azian Roslan, Syuhaida Mumailis, Alia Farahin juga sedang menonton kita sekarang ini. Wati Walin, Suhaini Ramli, Fazli Shah, Yanino, Lina Aziz, Nani Misiran, Hairi Hazri dari Kelantan juga sedang bersama kita. Farah Hanim, Farida Hasan daripada Singapura, Umi Amni di Fafi, nak sebut pun susah ni, Muhammad Fitri dan sebagainya yang bersama dengan kita. Terima kasih juga Ita Chot, Ismi Icah, Asy'arani, Iwan dan sebagainya, juga Kasmah Rohani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang pada kita. Ya, kadang-kadang apa yang buruk itu berpunca daripada kita. Ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab itu kalau kita fikirkan tentang kesihatan kita, tentang cara hidup kita, kadang-kadang kita dah tahu dah benda tu tak boleh. Misalnya penyakit, benda tu tak boleh dimakan, benda tu tak boleh diamalkan, benda tu tak boleh dibuat. Kenapa buat? Duk diam-diam tak boleh ke? Tak, nak buat juga. Nak makan juga. Akhirnya jadi apa? Dah bagi tahu dah, awak tu tak boleh makan benda ini, benda ni berbahaya. Kenapa awak makan? Benda ini tak sesuai dengan kesihatan awak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, makan ini dua, halal dan tayyibah. Halalan tayyibah. Halal kita ambil daripada segi hukum. Bukan semua benda yang halal itu sudah pasti baik pada kita. Memang dia halal, tetapi pada kesihatan kita mungkin tidak baik. Kita mengidap penyakit jantung. Ya, dalam masa yang sama kita mengidap kencing manis contohnya. Dan kita juga makan ubat-ubatan yang melibatkan jantung.
supaya darah kita sentiasa elok. Tiba-tiba kita makan, tahu daripada mana, akhirnya ubat tadi memekatkan darah kita. Bila darah kita jadi pekat, kita juga jadi masalah. Sebab itu kalau kita nak makan ubat-ubat yang belum tentu, yang tak tentu daripada mana, kita ada pakar kita ada orang yang menasihati kita, minta pendapat mereka. Adakah suplemen ini sesuai untuk aku? Adakah suplemen ini sesuai untuk penyakit saya? Adakah suplemen ini sesuai dengan ubat yang saya makan sekarang, supaya tak bertembung? Kadang-kadang kita yang memilih jalan, kita tolak ubat-ubatan yang dah memang disediakan kepada kita. Dan kita makan yang ini je. Saya dah tak percaya ubat-ubat hospital ni, Ustaz. Mau rapu je, Ustaz. Ini saya makan sekarang. Saya makan ini, saya makan ini. Akhirnya jadi apa sekarang? Tidakkah kita akan balik ke hospital balik? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita memandai-mandai. Ini lagu, jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai ni yang banyak masalah dalam kehidupan kita ni, ialah suka memandai-mandai. Duk diam-diam tak boleh ke? Baik, kita tengok soalan daripada WhatsApp yang telah dikemukakan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya, kenapa saya ni selalu orang tak suka? Malah buat baik macam mana pun orang tetap tak suka. Kadang saya rasa selalu down. Kenapalah Allah takdirkan kehidupan saya macam ni? Soalan saya, Nabi Muhammad tu semua orang suka kan? Nabi tu sebaik-baik manusia pun orang nak bunuh dia. Nabi tu sebaik-baik manusia pun orang pakat nak halau dia, nak bunuh dia. Bayangkan, mana ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah, tapi tetap orang tak suka. Jadi kalau akak ni orang tak suka, biasalah akak. Jadi sekarang ni akak cari jalan macam mana Allah suka. Selagi mana perbuatan yang akak buat tu baik di sisi Allah, buat baiklah. Tak payahlah akak susah hati dengan manusia. Ya, manusia ni apa ada, dia pun makhluk macam kita. Biasalah orang tak suka tu. Janji akak jaga akhlak, jaga perangai, jaga tingkah laku, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan pada akak. Kena kuat semangat di situ. Assalamualaikum, saya Nadhirah nak bertanya pada Ustaz Kazim, apakah hukum tertentu atau adat tertentu apabila kita bertanya apakah dalilnya, apakah hadisnya terhadap guru yang menyampaikan ilmu dalam sesuatu majlis? Ya, zaman sekarang ni zaman orang pandai-pandai, sikit-sikit tanya dalil, sikit-sikit tanya hadis. Mana dalilnya? Kan? Ialah orang pandai-pandai sekarang. Tak salah nak tanya apa dalilnya, tak salah nak tanya apa hadisnya, apa hukumnya. Tetapi boleh tak? Boleh tak cara kita bertanya itu dengan cara yang sopan? Jangan kita bertanya sebab nak kondang, sebab kita nak mengutuk, kita mentang-mentang kita mengaji dengan ustaz lain yang lebih alim daripada dia, kita tanya dia. Ya, kita dah taksub dengan satu ustaz yang lain, bila ustaz yang lain mengajar, kita taksub dengan ustaz satu lagi. Kamu ada dalil, ustaz ni pun ada dalil. Masing-masing hormat pada dalil masing-masing lah. Kalau dua-dua dalil tu masih boleh dipakai, janganlah kita paksa pahaman kita untuk orang lain sedangkan dia juga merujuk pada kitab yang sahih, ya, pada hadis dan sebagainya. Penyakit kita sekarang ni ialah kita memaksa pahaman kita ni orang lain ikut. Ya, paksanya. Kalau tak ikut, kita berikan label yang macam-macam pada dia. Jadi boleh tanya mana dalil dia, mana nas dia, cuma tanya dengan cara yang baik supaya tak menyakiti hati guru, tak menyusahkan, ya, tak mendatangkan aib kepada dia. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, yang mana kita keluar daripada kehidupan yang penuh dosa, di mana kita bermula dan apa yang harus kita mula lakukan pada mula-mula sekali? Disebutkan kepada kita oleh Nabi SAW, siapakah orang yang berhijrah yang terbaik? Orang yang berhijrah yang terbaik ialah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu hijrah terbaik. Dan apakah jihad yang terbaik? Yang paling besar, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Di sini kita lihat, bila kita keluar daripada benda yang tak baik yang kita buat, bila kita berhijrah, dan bila hijrah tu jangan pandang lagi lah ke belakang.
Cerita lama-lama, cerita lepas-lepas kita tutup, kita pandang ke hadapan. Aku nak pergi ke syurga. Yang lepas-lepas tu aku tak nak buat, aku tak nak tercebur, aku tak nak terlibat lagi benda-benda yang salah itu. Dan kata dia, ya, bila kita harus mulakan sekarang. Sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Segera kata Allah. Dan yang keduanya, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Jangan lagi kita biar orang lain buat kebajikan. Sekarang kita buat. Jangan biarkan orang lain saja yang buat kebaikan. Kita hanya tunggu dan tengok. Tak mau dah. Dua benda. Wasari'u dan fastabiqu. Iaitu bersegera berbuat kebajikan dan berlumba-lumba berbuat kebajikan. Assalamualaikum Ustaz, saya Nani dari Selayang. Apakah amalan yang saya perlu buat? Kerana saya terlalukan rindukan mak saya. Mak saya baru sebulan meninggal dunia kerana stroke. Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kita akan didatangi oleh maut di mana pun kita berada, walaupun kita berada dalam benteng yang kokoh. Jadi hari ini untuk Nani, mak kita telah mendahului kita. InsyaAllah Nani kena jadi orang kuat, buat ibadat elok-elok supaya boleh jumpa mak dalam syurga. Kalau asyik duk sedih, asyik duk teriak, menung-menung, macam mana nak buat kerja? Bangun. Dah meninggal. Kita sedekahkan bacaan, sedekahkan wakaf dan sebagainya untuk mak kita. Dalam masa yang sama, Puan Nani juga kena bangun, buat ibadat buat mak aku dalam syurga. Dan dalam syurga itulah sebaik-baik pertemuan dan perkumpulan. Jadi yakin yang situ, insya-Allah. Yang seterusnya, saya nak tanya apa hukumnya adik-beradik yang menguruskan harta pusaka, tapi ada adik-adik yang lain tak dapat bahagiannya. Yang ni kena repot lah. Kita ada pembahagian pusaka dan sebagainya. Ya, kita boleh ambil peguam untuk fight benda ni balik. Kenapa tidak dapat hak? Kenapa tidak mendapat pusaka? Biar diselesaikan di mahkamah. Tak boleh kita buat diam saja, melainkan kalau kita nak halalkan. Kalau rasa tak nak halal, kita ada hak atas pusaka ni, ambil lawyer, fight balik benda ini. Ini hak kita. Tuntut hak itu merupakan satu perkara yang disuruh, menuntut hak kita tu. Baik, kemudian Assalamualaikum, saya Umairah dari Kuantan. Bagaimana ya kalau si mati meninggalkan wasiat seperti barang kemas kepada seorang anak sahaja dan berpesan setelah kepergiannya jangan dia bahagikan harta tersebut kepada adik-beradik yang lain. Jadi bagaimana dengan barang kemas tersebut? Mana boleh memberikan wasiat kepada orang yang berhak mendapat harta pusaka? Anak itu berhak mendapat harta pusaka, maka janganlah diwasiatkan harta dia kepada anak itu. Tak murah. Nak bagi masa hidup. Masa hidup mak bagi. Kalau dah mati dah tak terpakai dah. Sebab adik tadi, abang tadi atau kakak tadi termasuk dalam orang yang mendapat pusaka. Memang dia akan dapat pusaka, tiba-tiba wasiat hanya untuk dia seorang. Tapi kalau wasiat lain boleh. Misalnya wasiat nanti kalau mak mati, mintalah ustazah handon mandikan mayat mak. Tak apalah wasiat macam tu. Ini wasiat yang melibatkan harta tadi ni. Baik. Melainkan wasiat harta tadi diberikan kepada orang yang tidak layak mendapat pusaka. Itu pun tak lebih daripada beberapa bahagian yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya layakkah? Soalan saya, layakkah seorang tua? Nak merajuk pasal apa? Udahlah, letih lah. Mak kita, dia marah kita ke, dia tengking kita ke, dia lebihkan orang lain pada kita, biarlah. Aku dengan mak aku tetap buat baik. Memang dia sayang pada kakak lebih pada aku. Memang dia lebih ke adik pada aku. Tak apalah, itu dia punya hal lah. Tapi aku tetap nak buat baik. Dan saya pesan juga pada makcik-makcik, akak-akak, janganlah lebih-lebih tunjuk-tunjuk sangat yang kita ni sayang pada anak kita lebih pada yang lain. Mereka juga anak kita. Okey? Baik. Soalan kedua, betulkah tidakkan seorang anak melawan bapaknya kerana ingin meluahkan apa yang dipendam anaknya di dalam hati? Kerana selama ini sikap bapaknya selalu baran setiap kali anaknya cuba memberitahu ataupun menerangkan apa yang si anak ingin sampaikan sehingga menimbulkan salah faham di antara anak dan bapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia baik bapa atau mak,
juga terlibat di dalam perkara-perkara salah, silap. Dia pun juga manusia. Jadi kalau kita nak cakap ketidakpuasan hati kita terhadap bapa kita, luahkanlah dengan perasaan yang paling lembut sekali, supaya tak jadi keruh suasana. Kalau kita rasa tak boleh nak cakap, kita gunakan orang tengah. Kita ada Pak Long kita, Pak Ngah kita, Pak Su kita. Mintalah mereka menjadi orang tengah, menasihati bapa kita. Okey, janganlah meninggikan suara, wala tanharhuma. Allah kata, jangan tinggikan suara. Ya, gunakanlah pendekatan yang paling baik, ya, psikologi yang paling baik, yang paling diplomasi untuk bercakap dengan mereka. Kalau rasa tak boleh nak cakap, kita gunakan orang tengah untuk memberi nasihat kepada keluarga kita, ibu ataupun bapa kita. Baik, terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah ada rezeki ramai yang bersama dengan kita. Yang mana nak mengajukan soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di dalam Facebook kita ataupun di dalam nombor WhatsApp yang dikemukakan kepada tuan-tuan. Baik. Kemudian kita juga bersama dengan Muhammad Nazari is watching daripada Singapura, Juri Ibrahim daripada Mawar Berduri dari Perlis, alhamdulillah Masyitah Asyari dari Taman Melawati juga menjadi clear, line cukup clear di sana. Baik tuan-tuan yang di Fuziah Hussein, Assalamualaikum Ustaz, maaf lari tajuk. Apa amalan untuk atasi masalah susah tidur? Tanya pada saya pun tak tidur juga. Kan? InsyaAllah ya, surah Al-Kahfi ayat yang ke-15, ayat yang akan, mudah-mudahan akak boleh tidur dengan baik insyaAllah. Kemudian daripada Zaimi Abdul Rahman, malam ni baru terselah wajah siapa Datuk Ustaz Kazim yang sebenar. Ya Allah, ya ke? Lama tak tengok saya pakai serban kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung lagi dengan tajuk kita pada malam ni. Ya, tak boleh duduk diam-diam. Kadang-kadang tangan kita ni jahat tuan-tuan. Ni tangan ni. Elok perhiasan rumah orang tu kita elok-elok letak dah elok-elok, tapi tangan kita gatal nak pegang. Tengok saja tak boleh ke? Nice to look kan. Bagus untuk ditengok, tapi bila pecah awak kena bayar. Masalah kita sekarang, kita nak pegang juga. Nak pegang juga, nak buat juga, nak sentuh juga. Sekarang jadi apa? Kalau benda yang tak dah pesan, jangan sentuh, tak payah sentuh. Dah pesan, jangan pegang, jangan pegang. Ini kita buat pada anak-anak kita. Bila pergi rumah orang, jangan duk lompat atas sofa orang. Duk diam-diam tak boleh. Ataupun kita naik kereta orang, tumpang kereta orang, tak boleh duk diam dalam kereta tu. Ini nak usik, itu nak usik, atas nak usik, bawah nak usik. Akhirnya pecah, rosak dia punya tu. Duk turun naik, dah stuck di situ pula. Tak boleh naik dah cermin dia. Cuba duk diam. Masalah kita ni, orang utara kata sibuk nak proses tau. Sana nak proses, sini nak proses. Sekarang jadi penyakit, rosak. Sebab itulah orang yang paling selamat ialah orang yang diam. Dia tak sentuh apa, dia tak pegang apa, benda tu nak pecah, saya tak buat. TV dia pecah, saya tak usik pun. Remote dia tercabut dia punya tu, saya tak pegang remote dia pun. Kan selamat. Setengah orang dia pegang remote, pergi rumah orang dia duk pegang tempat bed, dia tutup, sekejap dia buka, sekejap prap patah benda kecil tu. Sekarang macam mana? Ni duduk diam-diam tak boleh. Daripada masalah remote tu saja tuan-tuan jadi masalah. Mana nak cari spare part remote TV ni pula, kena pergi kedai elektrik tu pula, setting sini, pening kepala. Sebab itu kalau kita nak kita ini disukai, digemari oleh orang lain, jaga tangan, jaga lidah, insya-Allah orang akan suka pada kita. Ini tangan suka meminjam, jari suka pegang, akhirnya rosak. Bila rosak, orang salahkan kita. Sebab tu tolong
Tak boleh duduk diam-diam. Tak boleh kita duduk diam-diam. Baik, daripada Idi Ashikin Razi, how are you? Alhamdulillah, dapat dengar lagi kuliah ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita orang bujang lah, orang bujang. Kadang-kadang tak ada pun niat nak kahwin dengan dia, saja nak test market. Rupa ada sikit, kan, mula nak test. Kalau aku ngorak perempuan ni dapat tak? Kalau aku teka dia ni dapat tak? Orang perempuan tiap-tiap hari duk ngorak, hello miss, hingga peringga. Oh, lama-lama siapa yang tak berkenan? Muka tak segak pun jadi segak. Tiap-tiap hari ngorak, piwit, kan? Tiap-tiap hari ngorak, padahal dia dapat cabaran. Kamu kalau kamu hebat, kamu ngorak dia. Tengok, dapat ke tak dapat? Tak ada kerja. Kamu ngorak dia, kamu nak kahwin ke apa dengan dia? Yang kamu pergi kacau dia tu, kamu nak kahwin ke apa? Ataupun saja nak test market? Kamu ada market ke tidak? Kawan tu dah perasan. Dah perasan dah sekarang. Malam-malam begini duk menyanyi lagu tu. Kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu, yang telah tinggalkan ku selama ini, jauh membawa. Sudah perasan dah. Pertama kali ku kenalkan dirimu. Kawan dah perasan dah. Duk pertama kali. Sekarang macam mana? Kemudian kita tinggalkan dia. Kemudian kita mula meninggalkan dia. Dia dah kabur mak dia. Dia dah kabur bapak dia. Macam bapak dia cari, abang dia cari, macam tak jadi pening kita. Sebab tu saya gunakan perkataan tadi, duduk diam-diam tak boleh. Kerana itu bila kita nak pergi mina orang, nak memina tu maknanya kita dah nak betul-betul nak jadikan dia isteri kita. Jangan pergi merisik tu, tak tahu lagi lah. Kalau ada jadilah, tengoklah kan, sajalah pergi merisik. Jangan menghancurkan harapan dia. Letih mak dia masak nasi tu, letih kakak dia pergi belikan market sebab kita datang satu keluarga. Tapi bukan tujuan nak kahwin pun, saja nak merisik saja, tak ada tujuan apa pun. Bukan tujuan betul-betul nak. Dia kata saya bukan nak Ustaz, mak saya yang nak. Dia pergilah, saya dah ada pilihan saya. Mak saya nak pergilah. Tak, tapi saya tak nak. Kalau kita cakap terang-terang, mak saya tak mau. Jangan menyusahkan pihak perempuan. Jangan menyusahkan keluarga si perempuan yang dah bagi tahu satu kampung. Jiran-jiran dah tahu. Begini, duk nengok tingkap mana dia nak teruna. Padahal kita tak ada keinginan pun untuk berkahwin dengan dia. Yang inilah yang kita takut, tuan-tuan. Ya, bila kita ni tak ada kerja, pergi cari kerja. Pergi ngorak orang sana, pergi ngorak orang sini. Hanya tujuan kita nak test market. Hanya tujuan kita nak buat jahat pada dia. Akhirnya, kadang-kadang orang tadi mendoakan benda yang tak baik kepada kita. Baik. Assalamualaikum, saya Zurina. Nak bertanya macam mana nak terangkan dekat mak apak yang duduk rumah berdekatan. Kenapa anak dan cucunya sudah jarang berkunjung? Mereka ada penyakit kencing manis dan jantung dan mereka tak kuat melawan virus-virus ini. Sebab tu saya sudah jarang untuk berkunjung, tapi mereka kecil hati Ustaz. Kalau kita cakap terang-terang, dia faham. Orang tua-tua dia tak faham virus apa, corona virus menatang apa, kan? Padahal kita ni takut mereka tu ada kesan, ya, maklumlah, ya, umur mereka dan sebagainya. Tetapi kalau kita sihat, ya, kita tak ada simptom apa-apa, tak boleh tengok langsung. Mak kita pun dekat-dekat rumah je pun, ya, bukannya langsung tak peduli. Dia mati, orang tua tu menyesal kita, Kang. Jadi tengoklah, kalau kita ni ada simptom, kita ni pergi ke sana, pergi ke sini, tak payahlah. Tapi kita kalau duduk di rumah je, jiran mak kita je pun takkan tak boleh pergi tengok. Memang terasa lah mak tadi. Ya, kalau jadi ada dua. Pertama, terangkan elok-elok kenapa yang tu dah lama tak datang tengok aku. Mak dia tu, mak,
dia duduk di barisan hadapan nak buat kawalan apa semua, mak risiko dia besar sikit, sebab tu dia jarang tengok mak. Macam saya ni tiap-tiap hari ada di rumah, tak ke mana pun mak sihat pula, tak apalah, mak kita juga, jadi terangkan elok-elok. Baik, Assalamualaikum. Maaf nak bertanya, hari ni kita lihat berebut-rebut dan berlumba-lumba orang bersedekah sana sini dengan menunjuk-nunjuk di media sosial, aku bagi ini sama ini, sedangkan selama ini yang kurang makan pun ramai sangat di luar. Banyak tahfiz minta sumbangan, tak pula mereka berlumba-lumba pergi sedekah dan viralkan di media sosial. Soalan saya, mereka beri sedekah dengan cara menunjuk, adakah ianya diredai dan dimuliakan? Ya, saya dah jawab soalan ni pada setiap malam saya rasa. Ya, dan bersedekah secara sembunyi pun boleh, bersedekah dengan secara terang-terangan pun boleh. Allah Ta'ala menilai pada hati kita. Tetapi di antara bersedekah yang tersembunyi dengan bersedekah secara terang-terangan, yang lebih disukai ialah bersedekah secara sembunyi-sembunyi, iaitu lebih digemari, lebih disukai. Baik, Assalamualaikum, saya ada pertanyaan. Apa hukum suami berkawan dengan seorang wanita bujang? Ya, saya seorang isteri yang memberi keizinan kepada suami saya untuk berhubung dengan seorang wanita lain dan saya izinkan. Bagi dia menikahlah kak. Daripada duk jumpa siang malam, duk cinta dan sebagainya, akak pun dah bagi izin. Daripada dia orang duk jumpa, dating apa semua, dosa pula kak. Kalau akak dah izinkan, suami akak pula mampu, perempuan tu pun nak, bagi dia nikah lah, daripada kita buat benda-benda yang salah, yang dilarang oleh agama pula. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Sebab selalu solat ada je benda terlintas dalam otak. Kalau saya pun cerita pada akak macam mana cara nak khusyuk, saya pun tak khusyuk lah kak. Ya, jadi yang penting sekali, bersih, pakaian bersih, bersugi, bersiwak, ya, sebelum kita solat, insya-Allah. Kemudian yang kedua, bacaan tu dengarlah pada telinga kita sendiri. Kalau kak ni perempuan, dengar pada telinga kita. Janganlah kuat. Kita perempuan malah kuat. Yang ketiga, tolong ikuti bacaan tu. Jangan biarkan perasaan menerawang. Kalau baca Fatihah, ikut bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin, Rabbighfirli warhamni wajib. Ikut bacaan. Jangan biarkan mulut baca tapi ingatan akak. Kalau ingatan akak pergi, tarik balik ingatan tu. Ikut satu bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ikut. Setengah orang dia tak ikut. Rabbighfirli warhamni wajburni. Dia tak ikut. Bila dia tak ikut, itu yang jadi hilang, melarat tak ke mereka bagi dia. Baik, kemudian kata dia, Ustaz, saya minta maaf lari pada topik. Saya Zamri, baru tahun lepas saya mu'alaf. Contoh, kalau kita termakan benda yang haram, kita kena buat apa? Luahkan balik lah. Kalau kita makan benda yang haram, tengah duk makan baru tahu, luahkan balik, jangan telan pula. Yang kedua, dah makan, dah tertelan dah pun, nak buat macam mana? Minta taubat kepada Allah. Jangan duk minum klorok pula, jangan duk minum tanah pula, tak payahlah. Kalau dah termakan, elakkan. Ya, kalau benda itu melibatkan wang orang, pulangkan balik pada wang orang tadi. Kalau benda itu melibatkan benda orang pun yang kita makan, pulangkan balik pada orang lain. Ya, kalau kita makan tanpa keizinan dan sebagainya. Saya Zilan daripada Kuching. Ustaz, apa hukum isteri keluar rumah tanpa izin? Bahkan dia menjawab kalau laki turun daripada kayangan baru boleh cerita pasal hukum. Hukum dia haram. Isteri nak keluar daripada rumah, wajib minta izin daripada suami. Okey, ini duk sebut kayangan ni apa ni? Kluster kayangan ke apa ni? Dah rasa besar sangat. Suami itulah yang besar pada seorang isteri. Jadi jangan kita rasa kita lebih besar pada suami kita pula. Bila dah kahwin, kena ikutlah cakap suami, taatlah pada dia. Nak keluar ke mana-mana minta izin. Kalau suami tak bagi, tak bagilah. Ya, itu kena ingat tu. Kau nak pergi menuntut ilmu di masjid ke, menuntut ilmu yang fardu ain, bolehlah. Menyelamatkan diri daripada dibunuh suami dia, didera tu, silakanlah keluar rumah. Tapi kalau saja-saja ni, kita ada suami, kita di bawah tanggungan seorang suami, maka wajib kita mengikut, ya, mendengar dan mematuhi perintah dia, melainkan perintah-perintah yang bercanggah dengan agama kita. Baik, Suhaimi Amy, boleh tak Ustaz kekal berserban selepas ni? Kalau boleh,
hantarlah serban kat saya. Kan? Bagi stok banyak sikit kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita lagi pada Aizam. Dah sebulan datuk kita duduk diam-diam, tapi ada saja juga yang tak reti duduk diam. Yalah, tak katalah kalau rumah tu kecil, memang sempit lah. Ya, dia jadi stres dan sebagainya. Cuba kita kawal stres kita. Sebab dah kena tangkap 1,000 denda. Keluar tanpa sebab pula melawan pula dah 10,000 pula dendanya. 3 hari, 3 bulan pula duduk dalam penjara. Kan banyak masalah tu. Ya, kita dengar hari ni saja 20,000 kena tangkap, setakat ni saja dah 12,000 lah. Yang engkar kepada arahan PKP tak ada kerja, jadi kerja balik. Nuriza Ubaka penampilan baru malam ni, throwback 14 tahun dulu. Throwback ya, baik. Don is watching, terima kasih. Sri Ayu, Jakarta is clear. Macam mana keadaan di Jakarta? COVID-19 macam mana Sri Ayu di Jakarta, kalau boleh tolong bagi maklumat pada kita. Nur Aini Basir dari Singapura, ya, kalau boleh bagi tahu kepada kita perkembangan sahabat-sahabat kita keadaan terkini COVID di Singapura. Daripada hari-hari Kuching Sarawak, daripada Fidaz Roselin, Ustaz, ibu saudara saya disahkan kanser payudara. Saya pernah mendengar kuliah Ustaz tentang doa cara melawan kanser, tetapi dah puas cari tak jumpa. Mohon bantuan Ustaz ajarkan kembali doa tersebut. Ya, doa tu saya dah sebut di dalam di dalam buku ni. Ya, dalam buku ni. Cara pengajar dia, cara zikir dia, cara amalan dia. Di dalam buku ni saya terangkan apa yang nak dimakan, apa yang tak boleh makan. Jadi kalau boleh kepada Fidaz Roselin, tolong dapatkan buku ni, boleh hubungi Ustaz Hassan 019-499-7784 019-499-7784, insya-Allah boleh, mudah-mudahan dapat membantunya. Lawaklah Ustaz, Kak Rosnah pula naik namanya. Kak Rosnah, ya, Rosnah Jedin. Segak pala ni Ustaz, bos roban daripada Sina Salwi, duduk diam-diam tak boleh ke Bib Azmi? Benda yang mendatangkan mudarat jangan buat. Zainab Mak Juni is watching, Jamie Yaya is watching, alhamdulillah. Said Ismail Al-Botani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Ram, wow Ustaz nampak lain lah pakai serban tu. Pasal nampak garang ke apa ke? Daripada Kuching juga cantik, daripada Kuala Lumpur juga cantik, Bota juga line clear, alhamdulillah. Baik. Fazli Mak Syah, makcik pondok Ustaz, akak pondok tak ada ke? Sebab jarang benar akak-akak yang duduk di pondok saya. Kebanyakan yang duduk di pondok saya acik-acik, opa-opa saja dengan Tok Wan. Budiman Taib Abdullah, orang kuat di Ampang juga bersama dengan kita. Rogayah Gayah, insya-Allah sampaikan salam pada Hajah Rosnah. Makcik Leha kena langgar, makcik Kiah Kaya, kata dia. Terima kasih pada semua yang menghantar kepada kita. Betul Ustaz, anak saya pun cam tu motor elok-elok, habisnya repair, tak tahu nak kata apa dah. Daripada Roslina bin Ina, Roslina Ina. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan program kita ni mendapat keberkatan, mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Daripada Syamila Mila, alhamdulillah Serian Sarawak clear. Ini malam yang kelima, ya. Ustaz komen ikut pasal video family murtad itu pada malam yang pertama lagi, ya. Kita perlu buat report kepada pihak yang berkuasa supaya gerakan untuk menyebarkan pahaman murtad ini tak sampai kepada kita, dan kita boleh menyekat video-video ini daripada masuk ke dalam negara kita. Mesti ada tindakan daripada NGO, daripada pihak berkuasa agama, mesti buatlah. Okey. Dan yang keduanya tuan-tuan, jadi kalau ada video ni jangan tengok, jangan share, jangan tengok. Bila tuan-tuan tengok jadi lagi seronok dia pula. Ya, lantak dia tak nak dengan Islam, lantaklah. Kalau dia tak nak dengan Islam, dia lari pergi ke luar negara, duduk di Amerika no. Biarlah di sana tuan-tuan.
Di sana banyak COVID nak lantak di sana. Ya, kalau rasa dah benar sangat, datang ke Malaysia ni cakap elok-elok macam mana agama kamu, biar kita bercakap. Ini tidak disebarkan luas tentang pahaman agama baru dia, duk kondeng Islam, kondeng Rasulullah, duk kondeng Quran dan sebagainya. Ya, tapi cakap daripada luar. Dia kalau kita layan puak-puak ni tuan-tuan, makin menjadi-jadi pula kita ni. Baik. Kemudian Fik Syafiq, cyber tu nak sambung dengan misal keli ke Ustaz? InsyaAllah bagi minyak bon lah, saya bagi tebal sikit kan. Baik, nak tanya Ustaz, adakah mesti memberikan cincin emas pada orang mandi jenazah? Itu meruang nama dia, tak wajib pun. Tambah cincin emas si mati itu pula adalah pusaka, pasal nak bagi pada dia pula. Bagi upah daripada dia. Berapa mandi mayat? 250. Bagi 250. Ya, jangan kita buat sesuatu benda yang tak ada ni tuan-tuan. Baik. Syahrul Saha is watching with you. Thank you Syahrul Saha. Di mana hendak dapat mandian bidara Ustaz? Di Singapura. Memang tak ada di sana Kak. Yak Dino, akak boleh hubungi Ustaz Hasan di nombor yang saya sebutkan tadi, 0194997784. Lokman Nur Hakim dari Georgetown. Assalamualaikum, saya Zulkarnain Zawawi dari UPM Bintulu. Malam ni Ustaz nampak handsome sikit. Oh, malam lain tak handsome lah tuan-tuan. Ahmad Solehin is watching. Orang Taiping, Ahmad Solehin. Ya, Alhamdulillah, ni Tok Guru ni, Ahmad Solehin ni. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abdul Qudus, boleh tak bagi tips atau sikit ilmu berkaitan dengan sunnah memakai serban dan jenis-jenisnya? Sejuk tengok orang pakai serban. Alhamdulillah ya. Serban saya ni ada 1 ekor. Okey, gitu. 1 jengkai, 2 jengkai saja. Itu dia. Ada setengah lagi yang 2 ekor di atas, macam-macam bentuk. Kalau kita buka di dalam bak serban ni, ekornya belah kiri pun ada. Ini untuk tanda orang lain belah kiri. Kalau dia pemimpin, maka letak macam ni sebelah kanan ekor serban dia tu. Dan ekor serban dia tidaklah panjang sampai ke punggung dan sebagainya. Dia macam-macam bentuk pemakaian serban tuan-tuan. Ada serban yang tak ada ekor, sekadar semata-mata serban saja. Ada yang serban berekor dan sebagainya. Ada serban yang besar. Bila kita tanya serban dia besar, rupa-rupa serbannya itu adalah kain kapan dia. Dia bawa kain kapan dia 24 hari, patut kita tengok besar. Ada yang macam tu tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah, macam-macam. Ya, jadi dulu-dulu orang tua-tua kita di kampung-kampung dulu, dia tak pakai serban ni sebagai macam serban sangat. Dia masuk lautan, dia balut kepala dia, kan ambil kain tuala ikat di kepala dia. Ambil kain tuala yang warna merah, jalur-jalur kuning, putih tu ikat. Banyak guna dia tuan-tuan. Ya, saya bila tengok orang tua-tua ni bijak mereka ni. Bila mereka pakai kain di kepala mereka ni, masuk lautan. Kadang-kadang mereka nak bawa balik ubi kayu ke, nak bawa balik akar kayu ke, nak bawa balik buah buah salak ke, ubi kelubi ke. Mereka gunakan kain mereka. Ambil kain, ikat bawa balik. Kadang-kadang dia ikat kayu, dia pikul dengan kain. Kadang-kadang luka. Dia ambil kain dia ikat balut luka dia. Cukup banyak orang tua-tua dulu balut kepala mereka dengan kain ni tuan-tuan. Subhanallah. Kalau katalah orang tu jatuh dalam lubang ke apa ke, kawan dia jatuh, kain tu boleh diangkat. Sehinggalah kalau ular masuk-masuk lautan, seserempak dengan ular. Begini yang ular duk ngikut. Nak lari macam mana? Lari dikejarnya. Kain. Dia buka kain kepala dia pelan-pelan, dia lempar di atas ular tu. Ular tu tutup dengan kain. Bila tertutup, dia pun lari. Ular mana ada tangan nak kibas kain tuala dia, kain serban atas kepala dia tu. Nampak tak tuan-tuan kebijaksanaan orang tua-tua dulu? Ya, di dalam berserban atau ni dalam berkain kepala, pakai ikat kain di kepala. Cuma orang sekarang dia tak pakai kain dah, dia pakai topi. Tak tahulah apa guna topi dia, wallahu a'lam. Jadi kalau kita faham orang tua-tua dulu dengan penuh kebijaksanaan mereka buat sesuatu tu, ada sebab, ada perkara-perkara yang tujuan mereka buat, ada kegunaan dia. Baik. Hukum jika kita membaca mushaf Al-Quran dan tafsir Quran tanpa berguru, kita faham sendiri-sendiri saja tafsir dan hadis yang ditulis dalam Quran. Harus silakan baca. Ya, saya sekarang ada terjemahan Quran di hadapan saya baca. Bacalah.
Tetapi di dalam menuntut ilmu kena berguru. Bacaan sebagai alat saya, tapi kita tak boleh nak tanya pada bacaan tu. Yang kita boleh tanya bertalaqi ialah dengan guru. Yang membaca jambatan ilmu, tetapi berguru itu ialah bagaimana untuk memahami tentang disiplin ilmu dan sebagainya yang kita tak boleh nak tanya, yang tak tercatat dalam kitab dan sebagainya. Jadi dua-dua merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Baik, apakah kita sebagai rakyat biasa tidak layak menegur golongan LGBT? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas tanhauna 'anil munkar. Setiap daripada kamu ini adalah golongan yang terbaik sekali yang timbul di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Jika kamu mengajak orang ke arah kebaikan, kamu mencegah kemungkaran. Allah menggunakan perkataan kuntum. Setiap daripada kita, kamu semua. Kuntum. Kuntum ni bukan bunga. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi. Itu lagu. Allah gunakan perkataan kuntum. Setiap orang perlu cegah kemungkaran. Jadi jangan kita kata bahawa saya ni tak layak nak mencegah LGBT. Siapa pun, semua kena. Ya, kita bukan setakat menegur golongan LGBT. Dah sampai masa ambil tindakan. Selagi mana kita tak ambil tindakan, mereka bebas keluar masuk dalam Facebook, pakai pakaian menjolok mata, melakukan pembedaan jantina, melakukan operasi jantina, seolah-olah mencabar Tuhan. Bukan mencabar ni'mat Allah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Allah sebutkan dalam Quran, siapa yang menukar nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dia tukar nikmat, Allah turunkan azab yang keras kepada mereka. Dan takut azab itu dia turun kepada kita. Sebab itu kena ambil tindakan. Ya, jangan duk biar ya sekadar cakap tak mau, puak-puak ni cakap lembut tak boleh, cakap kasar pun tak boleh. Ambil tindakan. Yang mana ada kuasa, tolong ambil tindakan, insya-Allah. Baik, kemudian Ustaz, saya Aziz Hassan, adakah hijrah itu perlu secara drastik atau perlahan-lahan? Kalau benda dah haram, tukarlah segera, tukar terus. Ya, tak boleh. Kalau misalnya saya katalah saya ni perempuan, saya tak pakai tudung, saya nak hijrah. Mula-mula saya pakai selendang je dulu, tapi nampak juga rambut, nampak juga tengkuk. Tunggulah Ustaz, mungkin lagi 2 tahun saya akan pakai tudung litup sepenuhnya. Tak payahlah tunggu 2 tahun, sekarang lah. Sekarang. Ya, jadi kita kata buat sikit-sikit lah Ustaz, pelan-pelan lah. Pelan-pelan tu kalau benda yang melibatkan ibadat. Okey, saya dah sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh semua sembahyang Ustaz. Cuma saya tak mampu lagi nak sembahyang qiyamul lail Ustaz. Malam-malam saya nak buat qiyamul lail, saya tak apa, pelan-pelan. Buat sikit-sikit dulu. Yang tu boleh lah. Tapi kalau benda yang maksiat, mana boleh pelan-pelan? Terus buang terus benda maksiat tadi. Ustaz, saya nak bertanya, ada berdosakah seorang isteri kalau tak menurut apa yang suami suruh, sedangkan isteri baru balik daripada kerja? Belum sempat duduk lagi, suami dah suruh buat kerja rumah, sedangkan di rumah semua tak bekerja, isteri seorang saja kerja. Kalau saya jumpa suami, tarik telinga suami itu. Sepatutnya bila isteri kerja, suami tak kerja, anak tak kerja, kita yang sediakan masakan untuk isteri. Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah suami itu melayan isterinya dengan cara yang baik, mencampuri isteri dengan cara baik. Dahlah isteri itu lelah, penat, kita suruh dia masak buat kerja lagi. Apalah abang ni. Kalau akak jumpa suami itu cakap, abang, saya penat, saya nak rehat sekejap je abang. Boleh tolong faham tak? Cakap. Jangan tak cakap benda ni. Ni siapa suruh cakap? Ustaz Kazim suruh cakap ni. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya Lina dari Puchong. Apakah hukumnya ke atas saya sekiranya saya meneruskan juga pekerjaan saya setelah saya sudah mengetahui bahawa company saya amat menyokong LGBT? Saya memang tak terlibat dan tidak menyokong langsung apa aktiviti diorang, tapi top management pun memang ada daripada kalangan diorang. Minta pencerahan. Selagi mana pendapatan kita itu halal, maka halal lah. Selagi mana usaha kita itu halal, maka halal lah.
Tetapi apabila kita mula cenderung kepada benda-benda yang dilarang, terlibat, ya, Allah Ta'ala sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang berbuat kezaliman, nanti kamu akan disentuh neraka. Jadi selagi mana akak tak terlibat dengan aktiviti mereka dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi kalau akak mula terlibat, akak mula disuruh terlibat, maka akak jangan terlibat, ya, dengan perbuatan-perbuatan tu. Takut kita redha, kita menyokong mereka, itu pun dah dikira sebagai berdosa. Baik. Jadi selagi mana syarikat, dia orang bos dia, perangai dia macam tu, lantak dia lah. Selagi mana operasi syarikat tak ada kaitan dengan LGBT, tak ada kaitan langsung, bos tu memang dia slow lembut macam tu, pondam macam tu, itu lantak dia lah kalau akak tak ada nasihat dia. Tapi kerja yang akak buat tu kerja halal, memang tak ada terlibat LGBT apa, tak apa. Lain kalau akak terlibat mempromosi dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Ani ingin bertanya, apakah hukumnya seorang tukang jahit yang menjahit tempahan wanita yang tidak patuh syariah? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tanya dia lah, baju yang kamu nak pakai ni, baju ni untuk dipakai di luar ke di mana? Ya, kalau dia pakai untuk suami dia, untuk suami dia, saya pakai dalam rumah aja, saya sumpah saya pakai dalam rumah, tak apalah. Tapi kalau kita dah tahu dah pakaian yang kita buat ni dengan ketatnya, dengan mendedakkan aurat semua, takkah kita juga akan disoal di hari kiamat kita kerana kita menjadikan orang tu berpakaian? Dia pakai macam tu sebab kita jahit, kita yang jahit, dan orang puji dia pula cantik sebab kita yang jahit. Takkah kita dapat share juga? Jadi akak-akak pastikan benda ni. Kalau dia kata dia pakai untuk suami dia, tak apalah. Tapi kalau dia kata memang saya nak melarang, memang kita tahu dah dia ni kaki melarang, itu sahaja. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya ada seorang adik sejak ayah saya meninggal. Adik saya semakin menjauh seperti ingin memutuskan hubungan dengan kami. Walaupun hati saya sedih, tapi saya tetap WhatsApp dia dan bertanya khabar, tapi dia tetap senyap tanpa berita. Apa yang perlu kami buat? Kami tak ada ibu dan ayah lagi. Jadi kita kena tengoklah apa punca dia jadi macam itu. Mungkin dia tak puas hati dengan sesuatu, mungkin dia kemurungan. Jadi kalau kemurungan, kita kena tolong dia. Kalau dia tak puas hati mungkin dengan pusaka, kena bincang balik. Dan kalau dia sakit, kita tolong nasihatkan, ubatkan dia. Yang penting akak teruskan WhatsApp dia, terus cakap dengan dia, supaya tidak putus silaturahim. InsyaAllah. Baik, kemudian salam Ustaz, suami saya merancang untuk zuriat, tapi kami dah 4 tahun kahwin. Suami takut ada anak nanti lagi susah, takut tak cukup makan anak. Apa mendapat Ustaz? Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wala taqtulu auladakum bil imlaq, jangan kamu membunuh anak-anak kamu dengan sebab kamu takut miskin. Kami yang bagi rezeki pada kamu dan kami yang bagi rezeki pada anak kamu. Rezeki kita Allah bagi, rezeki anak pun Allah bagi. So, apa kita takut? Allah bagi rezeki, insya-Allah. Setiap anak yang datang tu ada rezeki dia. Dia bagi tahu pada suami. Anak itulah harta kita yang paling mahal. Baik. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak bantu saya macam mana saya nak terangkan pada pasangan saya? Dia seolah-olah macam tak faham saya kena bertugas menjaga keselamatan operasi COVID. Mungkin dia tak sanggup berjauhan bersama anak dengan saya. Mohon nasihat. Allahu Akbar. Ialah mungkin bukan semua orang faham. Jadi kita kena faham jugalah dengan pasangan kita. Kadang-kadang dia duk tengok orang lain ada suami, orang lain ada suami, dia tak ada suami. Orang lain pula ada usik, kamu tak ada laki, laki kamu kerja ke? Jadi dia terasa pada dia. Jadi adalah pengorbanan abang untuk negara, untuk agama. Kita korban sikit dan Allah akan balas pengorbanan kita tu. Walaupun sekadar elang naratif tak apa, tak usah tengok elang lah, tak ada apa pun naratif tu. Tapi yang paling besar elang daripada Allah. Tak tahu sebenarnya apa yang Allah nak bagi dengan sebab kita berjihad, kita menjaga keselamatan orang, keselamatan rakyat, keselamatan negara. Kita tak tahu apa Allah nak bagi. Yang suami dia, isteri dia, abang-abang yang terlibat dengan COVID-19 ini, bersabar banyak-banyak, faham banyak-banyak. Pengorbanan suami di lapangan, pengorbanan isteri tuan-tuan di lapangan, tuan-tuan di rumah juga pun dapat pahala juga dengan sebab berkorban. Kalau tak faham, tak sanggup berkorban, tak ada siapa yang nak jadi petugas di barisan hadapan di lapangan sekarang ni. Terima kasih juga
pada isteri-isteri, pada suami-suami yang faham, yang berkorban, yang mana pasangan mereka sedang bertugas sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya Shima nak tanya, kalau kita ada tertinggal solat yang lama dulu, nak qada macam mana? Nak buat dulu solat sunat ke solat qada? Bukan qadar ke ya, qada. Minta pencerahan Ustaz. Contoh solat maghrib, lepas tu saya nak buat solat maghrib ke macam mana ke? Jadi kalau kita ada semayang yang belum diqadakan, nak qada lah. Lepas semayang fardu, buat semayang qada. Okey, buat semayang qada. Buatlah. Ya, pelan-pelan. Tak semestinya semayang maghrib qada untuk maghrib saja, tak semestinya semayang isyak untuk qada semayang isyak saja. Mana-mana waktu pun boleh akak. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kepada akak kita tadi untuk mengqadakan semayang-semayang dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum Ustaz, nampak sungguh berlainan malam ni, makin kurus. Ustaz sihat? Sihat macam ni lah. Baik. Assalamualaikum, nak tanya pendapat mengenai puak-puak yang duk hina Nabi dan pijak Quran. Boleh tak saya guna perkataan yang amat kesat pada mereka? Ya, iyalah, nama dia kurang hajar. Saya pun kena sebut kurang hajar. Takkan orang kurang hajar dengan Nabi, orang kurang hajar dengan Quran, kita nak lemah lembut lagi. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak ambil tindakan, pihak berkuasa tak ambil tindakan, golongan ini makin menjadi-jadi. Mereka sebenarnya nak mencabar kita, nak jadikan kita ni naik angin supaya jadi marah, bergaduh. Ini yang mereka nak. Jadi saya minta ya, supaya pihak berkuasa tolonglah ambil berat dengan penghinaan yang berlaku, yang menjadi-jadi, dihinanya Kaabah, dihinanya Quran, dihinanya kalimah Allah dan sebagainya. Baik. Kemudian kita ada lagi soalan-soalan yang banyak di sini. Mana-mandai je Ustaz, kelakar lah Ustaz ni, Fatimah Peace. Suplemen apa yang baik untuk sakit jantung? Ya, saya kata pada tuan-tuan, amalan saya ialah jus durian Belanda yang ada di belakang ni, iaitu suplemen yang saya minum bersama dengan habatus sauda, bersama dengan minyak zaitun, okey, bersama dengan madu lebah yang saya amalkanlah. Orang lain amalan tu saya tak nak campur lah. Ini yang saya cerita, yang saya selalu duk amalkan. Muhammad Nabil Saleh, salam dari Mesir. Ustaz, ana memang minat Ustaz sejak dari sebelum ke Mesir lagi. Terima kasih Muhammad Nabil. Puas duk fikir apa yang berlainan hari ni. Rupanya Ustaz berjambang. Masya Allah. Datuk sebut pasal makan yang halal. Macam mana kalau tukang masak memasak makanan sendiri guna bahan resipi tersebut? Ya, kita pun guna bahan restoran tersebut. Macam mana kalau tukang masak memasak makanan sendiri menggunakan bahan restoran tersebut? Kena minta izin pada tokil. Kalau tokil izinkan guna bahan dia, boleh lah. Kalau tokil tak izinkan, janganlah. Makan apa yang tokil bagi makan, ataupun kita bayar. Ingat tu, jangan kita ambil kesempatan di situ pula. Kemudian Nazif Kul, hidup untuk Allah, banyak ikut Allah, biar orang tak pandang, janji Allah pandang kita. Betul. Baik, kemudian Ustaz, kalau kita baca Quran, saya dah jawab tadi dah. Okey, InsyaAllah. Ustaz, macam mana nak beli jus habatus sauda dan berapa harganya? Tuan-tuan boleh berhubung dengan Ustaz Hasan yang saya sertakan pada nombor. Assalamualaikum Ustaz, semoga terus sihat. Dah dapat tidur atau belum? Kalau belum lagi, jumpa doktor, ambil ubat tidur. Sebenarnya saya, tapi masih lagi belum diizinkan Allah untuk tidur. Bila saya makan ubat tidur tu, lagi melawan juga, ya? Lagi tak boleh tidur, lagi susah hati saya. Lebih baik saya tak makan ubat tidur pula. Saya menung je tuan-tuan. Malam ni saya cadang saya nak tidur dalam kereta, ya, nak tidur dalam kereta. Biarlah pun nak jadi pun, nak tengok boleh tak boleh, ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad Husin dari Aceh. Nak tanya Ustaz, apa hukum pelihara burung? Okey, bagilah makan, bagilah minum. Kalau boleh sediakanlah tempat ataupun kandang sarang sangka yang luas. Tapi kalau lah sangka tu sempit, makan pun kita bagilah kadar je. Dia pula tak ada pasangan, tak payah belalah kot, biarlah dia terbang bebas. Ya, kita pun tak sediakan pasangan, duduk terkucil dalam tu, kita pun unsin. Sekarang kita kena perintah kuarantin dalam rumah pun kita rasa unsin. Tambah kalau burung dia juga, makhluk Allah juga. Baik.
Dikuatiri tafsir dalil akan bercanggah dengan tafsir Imam Mujtahid. Tafsiran wajib ikut pada tafsiran asal. Sebaiknya bertalaqi dengan guru insya-Allah. Sebab itu saya katakan tadi, sekadar kita membaca, tetapi mesti dapatkan guru yang muktabar. Kalau kita salah ke benda betul, sekadar boleh baca, kita tak boleh tanya. Sebab hari ni ada orang yang malas berguru, dia tak nak berguru. Sila berguru, membaca ini sebagai tambahan untuk kita faham. Tetapi nak memahami dengan cara yang betul ialah dengan berguru. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum kalau kita guna wali hakim tapi ayah belah perempuan masih ada lagi dengan ayah si perempuan tu dah tak nak jumpa anaknya lagi? Mahkamah yang menentukan. Kita tak boleh buat keputusan. Datuk tak boleh ganti, abang tak boleh ganti. Mahkamah yang boleh tentukan siapa yang akan menjadi wali ganti. Kalau ayah tadi engkar ataupun tak nak, mahkamah. Sila ke mahkamah untuk selesaikan masalah ni. Baik, macam mana nak tanya dalam WhatsApp Ustaz? Kalau tanya dalam live susah terjawab sebab terlalu banyak komen, naik begitu cepat. Ya, saya dah kemukakan nombornya 01 9 646 95 54. Itu nombor WhatsAppnya, insya-Allah. Baik. Kemudian terlalu banyak soalan Ustaz. Nak tanya Ustaz di belakang tu Ustaz jual ke? Ini adalah produk-produk saya, produk-produk keluaran daripada Sinar Al-Barakah, yang mana kami ini menjalankan sekolah pondok, ya, beratus-ratus pelajar yang duduk dengan kami, yang kami tanggung pelajar-pelajar ini. Dan kami tak minta derma, kami tak minta duit derma, kami tak minta pun. Kami jual produk-produk ini, daripada hasil inilah yang kami bantu mereka untuk menjalankan pembiayaan sekolah. Jadi kalau tuan-tuan nak beli produk-produk ni, ada kismis, ada habatus sauda, ada madu lebah, pun dipersilakan. Inilah sumbangan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan saya rasa kalau akak-akak yang nak sambut Ramadan pada kali ini, saya syorkan, ya, akak-akak boleh dapatkan apa nama telekung. Ini dapatkan telekung daripada telekung Al-Barakah, yang saya rasa cuma tinggal 40 set sahaja lagi untuk tuan-tuan pakai. Akak-akak boleh pakai nanti bulan Ramadan nak sembahyang tarawih di rumah dengan corak yang cantik, dengan kain yang jadi cuma ada 40 saja set apa nama kain telekung ini. Jadi akak-akak boleh hubungi Ustaz Hasan, sambil akak beli ni, akak niatlah derma untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah untuk kegunaan kami sepanjang bulan Ramadan nanti. Kita nak membiayai majlis berbuka puasa dan juga sahur untuk mereka. Akak-akak boleh hubungi 997784. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja perkongsian kita untuk malam ni. InsyaAllah pada malam besok kita bertemu lagi dengan tajuk yang lain pula. InsyaAllah duduk diam-diam. Benda yang tak perlu cakap, tak payah cakap. Benda yang tak perlu buat, tak payah buat. Itulah benda yang menyelamatkan kita. Nak selamat, duduk diam-diam. Tak payah buat benda yang tak perlu dibuat. Tak payah cakap benda yang tak perlu dicakap. InsyaAllah kita jumpa malam besok 9.10 malam insya-Allah dengan tajuk yang lain pula. Jadi saya kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.